Rasulullah. Terima kasih pada tuan yang bertanya tadi. Baik, bila kita berbincang tentang isu emas ni dia sangat sensitif sebenarnya. Sebab tu dalam item ribawi, yang mana item riba itu, emas ni termasuk dalam kategori barang riba kalau dia tidak diuruskan dengan cara yang baik. Maka ini antara benda perkara yang kita perlu faham dulu, kerana dia adalah emas. Dan sebab tu dalam hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit dan ramai lagi di kalangan sahabat dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, menyatakan bahawa adz-dzahabu bidz-dzahab, kemudian fiddatu bifiddah, kemudian juga daripada 4 item yang berbentuk makanan, tetapi nak fokusnya emas dengan emas, perak dengan perak. Dan kemudian di bawah hadis tu kata Nabi SAW, yadan biyadin ataupun hak bil hak, mestilah dia tu on the spot. On the spot di sini maksudnya kita dapat itu emas itu sendiri adalah dengan cara yang macam saya sebutkan tadi. Sama ada dengan kita pergi kedai emas tu terus dapat emas tu, ataupun kalau secara post, ramai orang post emas sebenarnya, kan? Dia tak tahu ada risiko yang besar, tapi ramai juga orang buat emas tu di post, kan? Jadi dia beli secara online, maksudnya dah berlaku jual beli tu secara qabat hukmi tadi, hukum secara jual belinya berlaku, kemudian dia minta post. Jadi bila minta post tu jadi risiko yang lain. Dan isu berkaitan dengan emas ni dia ada item berkaitan dengan riba, unsur-unsur riba kalau tak diperhatikan dengan cara yang betul. Kemudian kata Nabi, pertama mesti on the spot. Yang kedua, dia punya syarat dia itu adalah kata Nabi SAW, fa idza ikhtalafa al-ajnasu fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Kalau dia telah berbeza jenis, maksudnya kita nak beli duit dengan emas, kita belilah biasanya, ataupun kita kata duit nak beli perak, maka pada waktu tu satu syarat saja, bukan saja seperti tadi yang syarat mesti timbangan sama, kemudian mesti majlis penyerahan itu sama, maksudnya on the spot beli emas tu, kan. Dan kemudian ataupun bahasa Kedah dipanggil lani juga. Lani juga kena serah, duit kena bagi, apa-apa menunjukkan berlaku jual beli, emas kena serah ataupun secara pos dan sebagainya. Okey. So kemudian bila sebut tadi tentang isu berkaitan dengan penetapan dividen, jadi kita kata itu emas, kita dah tahu dah hukumnya secara ringkas. Bila buat penetapan dividen ni sebenarnya bukan dalam emas saja. Dalam isu berkaitan juga dengan kita kata dividen pelaburan yang biasa. Contohnya saya dengan da'i, kita buat satu pelaburan, kita jamin. Kita da'i sebagai sebuah syarikat jamin saya, kata okey, modal mesti dapat dikembalikan. Jadi bila modal dapat dikembalikan ni, dia dah tukar jadi kontrak pinjam. Bila pinjam modal ni, dia mesti modal itu adalah modal 10,000, dia tak boleh dengan tambahan. Kalau contoh modal profit pula 15% contohnya, ataupun 10%, dapat 1,100 contohnya, itu dah jadi riba. Sebab dah jamin modal itu, dan sebenarnya modal itu pinjaman dan dijamin pula dengan kita punya profit tadi tu. Itu dalam pelaburan yang biasa. Apatah lagi pelaburan berkaitan dengan emas, kita jamin pula. Sebab tu dalam riwayat daripada Ibn Abbas, kaedah fiqh menyebutkan bahawa, dan ini asal daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu di bukan hadis, iaitulah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap setiap daripada pinjaman yang mensyaratkan supaya dia itu ada tambahan daripada sudut manfaat ataupun tambahan daripada sudut nilai, maka pada waktu itu dia adalah riba. Jadi kita melabur emas, kemudian dia jamin, kemudian dia syarat nak bagi profit 8 ke 15% contohnya, ataupun 14 ke 15%, maka telah jamin. Maka jamin itu maksudnya adalah tidak sah daripada sudut pelaburannya, dan dia tidak boleh menjamin daripada sudut profit daripada pelaburan emas itu, kerana emas ini dia ada turun naik dah. Hari ni emas turun sangat. Kalau contoh awal PKP dulu sampai 300 lebih. Kan sekarang ni dah turun sebab orang dah tak tahu, tak beli emas lah kot. Kalau beli pun waktu ni dia pergi beli, dia nak simpan buat koleksi lah. Tapi kalau melabur memang tak untung lah waktu ni, kan. Tapi bagus beli waktu harga rendah. Jadi kalau macam tu, dia mesti ada syarat-syarat dia. Dan akhir sekali kita kena faham bahawa tidak boleh meletakkan ataupun menjamin profit ataupun confirm supaya dapat berapa persen ini, kerana dia telah pun lari daripada tujuan pelaburan yang sebenar. Ada untung rugi, ada pasaran turun naik, ada permintaan, penawaran dan sebagainya, akan beri kesan kepada harga. Maka dia tak boleh untuk meletakkan berapa yang dia dapat itu sebagai keuntungan daripada pelaburan itu. Melainkan ada satu yang dipanggil sebagai indicative rate. Indicative rate ni maksudnya apa dia? Iaitulah sepanjang tahun tu kita dah buat kajian dah. Contoh saya letak syarikat da'i. Jadi da'i ada satu syarikat, saya pun letaklah dalam syarikat da'i melabur 10,000. Da'i kata 2 tahun lepas kita dapat 10%. Sebelum tu kita dapat 8%. Dan ini pun kita jangka akan dapat 10 ke 8 ke 10% lagi. Jadi kalau sekadar itu tak ada masalah. Tapi kalau kata mesti dapat dia punya profitnya begini-begini, yang macam tak boleh. Itu jadi isu. Begitu juga dengan emas tadi, maka tidak sah dan juga tidak dibenarkan. Wallahu a'lam.